Okey, dalam video kali ini mari kita lihat 10.3 kegiatan ekonomi masyarakat Sarawak dan juga Sabah. Dalam subtopik kali ini, pelajar mestilah dapat menghuraikan kegiatan ekonomi masyarakat Sabah dan juga Sarawak. Okey, jom kita tengok muka surat 184 dalam buku teks. Pengenalan. Kedudukan dan tempat tinggal masyarakat di Sarawak dan Sabah mempengaruhi kegiatan harian mereka, iaitu bentuk muka bumi di Sarawak dan Sabah yang boleh dibahagikan kepada 3 kawasan: pedalaman, muara sungai atau lembah sungai dan pesisir pantai. Jadi, kedudukan dan tempat tinggal inilah yang mempengaruhi aktiviti-aktiviti harian penduduk di Sarawak dan Sabah pada ketika itu. Jom kita tengok apakah sejarah kegiatan ekonomi masyarakat di Sarawak di kawasan pedalaman, lembah sungai dan juga pesisir pantai. Okey, dalam jadual kegiatan ekonomi masyarakat Sarawak berdasarkan lokasi menunjukkan bahawa di kawasan ataupun lokasi pedalaman, kegiatan yang dijalankan adalah seperti mengutip hasil hutan, memburu haiwan liar, menanam padi, dan antara kaum yang terlibat adalah kaum Kenyah, Iban, Penan, Kayan, Kelabit dan juga Punan. Manakala di kawasan lembah sungai pula, kegiatan yang dilakukan ataupun yang dilaksanakan dalam kehidupan seharian mereka adalah menanam padi, menanam buah-buahan dan sayur-sayuran, dan kaum yang terlibat di kawasan lembah sungai ini adalah seperti Melayu, Iban, Bisaya, Melanau dan juga Bidayuh. Seterusnya di kawasan pesisir pantai. Okey, ramai penduduknya terdiri daripada kaum Melayu, Kedayan dan juga Melanau, dan aktiviti harian mereka adalah perdagangan, menangkap ikan, membuat perahu dan juga perusahaan sagu. Okey, kita boleh lihat kawasan pertempatan dan juga kegiatan ekonomi masyarakat Sarawak dalam gambar rajah di bawah. Kawasan pedalaman, kalau kita tengok berdekatan dengan bukit sikit, kemudian ada kawasan hutan-hutan sikit. Turun ke kawasan yang lebih rendah iaitu ke kawasan lembah sungai dan akhir sekali pesisir pantai. Okey, dan di kawasan pedalaman ni kalau kita tengok gambar di atas ni, penanaman padi. Okey, dan aktiviti yang ditunjukkan dalam gambar itu adalah aktiviti menuai padi oleh penduduk pedalaman. Manakala di bahagian bawah ni pembuatan sagu oleh kaum Melanau. Okey, itu di Sarawak. Sekarang kita nak tengok pula sejarah kegiatan ekonomi di kawasan Sabah. Juga sama, berkembang di kawasan pedalaman, lembah sungai dan pesisir pantai. Okey, mari kita lihat lokasi, kegiatan dan juga kaum. Di pedalaman melibatkan kaum Murut, di mana kegiatan mereka adalah mengutip hasil hutan, menanam padi dan juga mengutip sarang burung. Sarang burung layang-layang di dalam gua. Okey, di kawasan lembah sungai melibatkan kaum Kadazan Dusun, Rungus, orang sungai. Dan aktiviti harian mereka adalah menanam padi dan menanam buah-buahan serta sayur-sayuran. Manakala di kawasan pesisir pantai pula, aktiviti yang dilakukan adalah menangkap ikan, membuat perahu, mengutip hasil laut dan juga perdagangan. Dan kaum yang ramai di kawasan pesisir pantai ini adalah Melayu Brunei, Bajau, Iranun dan juga Suluk. Kita boleh lihat pula gambar di bawah kawasan pertempatan dan kegiatan ekonomi masyarakat Sabah. Kawasan pedalaman, lembah sungai, pesisir pantai dan kawasan pedalaman tu kita boleh lihat ada gambar di bahagian tepi tu. Aktiviti mengutip sarang burung. Ini gambar sekarang lah. Okey, pergi pula di kawasan pesisir pantai. Kita nampak ni antaralah orang Bajau yang terlibat dalam aktiviti mencari hasil laut. Baik. Kesimpulannya, masyarakat Sarawak dan Sabah bijak memanfaatkan alam sekitar dalam mengembangkan kegiatan ekonomi mereka. Kebijaksanaan ini telah mendorong mereka mempelbagaikan sumber keluaran harian dan sumber ekonomi demi kelangsungan hidup. Okey, jadi apabila mereka memanfaatkan alam sekitar yang ada di sekeliling mereka,
menggunakan sumber-sumber semula jadi yang ada di sekeliling mereka ke arah kita kata apa? Bagi meneruskan kelangsungan hidup. Okey, maka sumber-sumber di sekeliling inilah yang menjadi punca ekonomi mereka. Okey. Dan jika kita lihat ya, kebanyakannya kawasan kegiatan harian, kemudian ekonomi banyak melibatkan sungai, dan kita boleh katakan di sini ya, sungai merupakan satu perkara penting ataupun nadi kehidupan utama di Sarawak dan juga Sabah. Dan dalam soalan kebat di bawah ini juga ada menyatakan tentang sungai menjadi nadi kehidupan utama di Sarawak dan Sabah. Bincangkan. Mungkin pelajar-pelajar boleh fikirkan sejenak. Cuba fikir, cuba cari maklumat kenapa disebut sungai menjadi nadi kehidupan utama di Sarawak dan Sabah ketika itu. Okey, sampai di sini dulu. Maka tamatlah 10.3 kita berkaitan dengan kegiatan ekonomi masyarakat Sarawak dan Sabah. Sampai jumpa lagi. Sekian.